Okey, itu dia perkongsian ringkas yang diceritakan berkenaan tentang khidmat pendamping guaman, iaitu perkhidmatan bantuan guaman yang disediakan oleh Jabatan Bantuan Guaman selaras dengan pindaan kepada Akta Bantuan Guaman Pindaan 2017 yang mula berkuat kuasa pada 1 Disember 2017. Untuk bercakap lebih lanjut, saya bersama dengan Puan Zul Fazliah binti Mahmud yang juga merupakan pengarah negeri Jabatan Bantuan Guaman Terengganu. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Apa khabar? Terima kasih bersama kami. Tadi kita sudah saksikan perkongsian video khususnya kepada kisah berkenaan tentang jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Jadi dalam konteks ini, apakah yang dimaksudkan dengan khidmat pendamping guaman dan siapakah yang dikatakan sebagai pendamping guaman itu, Puan? Okey, baik. Khidmat pendamping guaman ini adalah salah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Bantuan Guaman selaras dengan pindaan Akta Bantuan Guaman pada tahun 2017 yang memperkenalkan khidmat pendamping guaman. Dan antara dalam perkhidmatan ini dia adalah sebenarnya ada atas inisiatif yang berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said masa ketika tahun 2017, ketika itu dia merupakan Menteri Undang-Undang lah. Jadi dan perkhidmatan ini diperkenalkan untuk memberi bantuan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa kepada jenayah seksual, untuk bantu mereka lah bagi memahami hak-hak mereka, apa yang perlu mereka buat, dan kita akan bantu mereka untuk memberi mereka pengetahuan tentang prosedur perjalanan kes di mahkamah untuk kanak-kanak ni. Dan pendamping guaman ni pula merupakan pegawai daripada perkhidmatan dan kehakiman dan perundangan di Jabatan Bantuan Guaman, dan juga peguam panel yang dilantik oleh ketua kita punya ketua pengarah untuk bertindak sebagai pendamping guaman. Dan mereka ni semua berpengetahuan luas lah dalam bidang kepakaran lah, dalam bidang kecelakaan seksual dan juga dengan prosedur di mahkamah. Okey. Kita sudah menyaksikan dan inisiatif dilakukan oleh pihak kerajaan pewujudan kepada mahkamah kanak-kanak, akta jenayah seksual kanak-kanak dan sebagainya. Tetapi apakah antara contoh-contoh kesalahan jenayah seksual yang dimaksudkan dalam konteks jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini, Puan? Okey. Di Malaysia, undang-undang yang termaktub untuk bagi kesalahan-kesalahan perbuatan seksual inilah jenayah yang kita katakan jenayah seksual ni ada di bawah Kanun Keseksaan dan juga di bawah Akta Kesalahan-kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Ya, di bawah Kanun Keseksaan ni antara kesalahan yang memang semua sedia maklumlah, seperti kesalahan merogol, kesalahan melakukan sumbang mahram, perbuatan seks luar tabii, ataupun juga perbuatan-perbuatan lain seperti kelucahan melampau. Manakala di bawah Akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tahun 2017, dia memperuntukkan kesalahan-kesalahan khaslah untuk yang fokus kepada perbuatan jenayah seksual kepada kanak-kanak. Sepertinya amang seksual fizikal, iaitu perbuatan melakukan yang melakukan sentuhan seksual kepada kanak-kanak ni. Dan keduanya, kesalahan yang amang seksual bukan fizikal. Yang ni yang tidak melibatkan sentuhan, tetapi melibatkan seperti membuatkan kanak-kanak ni melihat sesuatu perkara seksual, dan kesalahan-kesalahan berbentuk bahan-bahan penganiayaan seksual seperti pornografi, ataupun menghasilkan dan membuatkan kanak-kanak ni melakukan perbuatan-perbuatan yang kita untuk disiarkan sebagai pornografi lah. Dan juga kesalahan-kesalahan lain lah yang termaktub dalam undang-undang semasa yang ada di Malaysia ni lah. Ini termasuk sexual grooming? Ya, sexual grooming pun samalah, pengantunan seksual, iaitu dia santun budak tu untuk bawa ke arah satu perbuatan seksual lah. Okey. Tidak kira sama ada hubungan persaudaraan atau tidak ada hubungan? Tidak ada sama. Kanak-kanak itu masih lagi terkategori di bawah individu yang berusia 18 tahun. Ya, 18 tahun kan. Okey. Puan, dalam kita menelusuri peranan pendamping guaman ini, bagaimana ia ataupun individu yang disebutkan sebagai pendamping guaman itu membantu kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual ini? Okey. Kita sebagai pendamping guaman di Jabatan Bantuan Guaman, kita mempunyai empat fungsi, empatlah peranan lah. Peranan pertama, kita sebagai penasihat kepada kanak-kanak ataupun ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak ini untuk menasihati mereka untuk tindakan-tindakan awal yang perlu diambil lah sekiranya berlaku kanak-kanak menjadi mangsa atau kesalahan seksual, apa yang perlu mereka buat, tindakan awal, prosedur laporan polis, macam mana nak buat jika laporan belum dibuat, dan juga
menerangkan hak-hak yang boleh mereka buatlah. Dan yang keduanya, pendamping guaman juga berperanan sebagai kita panggil sebagai pemudah cara. Jadi untuk satu-satu kes bila berlaku dah laporan polis telah dibuat, jadi kemungkinan menjadi tanya kepada keluarga ataupun kanak-kanak sendiri apa yang berlaku seterusnya selepas laporan polis ini dibuat. Jadi pendamping guaman kita akan pemudah cara untuk jadi orang tengah lah untuk berhubung dengan pihak polis untuk mengetahui prosedur siasatan polis macam mana, perkembangan kes di mahkamah sekiranya kes itu telah dituduh di mahkamah, dan seterusnya kita akan terangkan kepada kanak-kanak ni prosedur-prosedur yang perlu hadir masa mahkamah nantilah. Dan yang ketiganya, kita berperanan sebagai peguam juga. Peguam yang mendampingi kanak-kanak, itulah disebut panggil pendamping guaman. Peguam yang mendampingi kanak-kanak hadir bersama dengan kanak-kanak ni ketika kanak-kanak ini perlu hadir ke mahkamah memberi keterangan bagi sebagai saksi lah, sebab dia merupakan mangsa dan dia perlu hadir ke mahkamah sebagai saksi. Jadi kanak-kanak ini kadang-kadang mereka tak tahu apa yang perlu dibuat, apa yang tindakan nak dibuat. Jadi sebagai pendamping guaman ni kita bersama-sama untuk assist kanak-kanak ni supaya memudahkan dia beri keselesaan pada dia lah untuk beri keterangan di mahkamah. Dan yang keempatnya, kanak-kanak kita juga beri nasihat juga kepada keluarga dia untuk tindakan-tindakan susulan yang boleh diambil selepasnya kes berlaku untuk tuntutan-tuntutan sivil yang boleh dibuatlah. Cuma ialah kebiasaannya dalam konteks keterangan ataupun mengambil keterangan daripada mangsa ataupun saksi yang disebutkan kanak-kanak ini, apakah kehadiran pendamping guaman ini juga akan turut berada pada waktu sesi mengambil keterangan itu? Ya, kita akan bersama-sama dengan kanak-kanak dan kita di mahkamah kita akan bersama-sama duduk bersebelah dengan timbalan pendakwa raya ataupun pendakwa yang mengendalikan kes ini, dan kita bila kanak-kanak dipanggil untuk beri keterangan, kita akan membantulah sekiranya dalam keadaan emosi dia tak stabil ataupun dia dalam keadaan bila dia menjawab soalan tu dia dah ada rasa tak selesa ke apa, kita akan bantu maklum pada pihak pendakwa raya ataupun jika dibenarkan oleh mahkamah bercakap pergi pihak mahkamah untuk maklumkan situasi kanak-kanak ni tidak selesa macam ni, ataupun bila disoal balas oleh peguam bela, mungkin kanak-kanak ni dia rasa dia tak boleh cakap, dia jadi pendiam macam mana, kita akan bantu bagi tahulah supaya mahkamah boleh tengok mungkin boleh prosiding tu boleh diberhentikan sekejap sementara untuk emosi kanak-kanak supaya stabil dulu. Di proses itulah kita membantu dia lah daripada kanak-kanak tu duduk seorang hadir berbicara kan dia tak tahu nak cakap macam mana. Jadi kita akan merhatikan emosi dia lah. Ya, untuk menemani kanak-kanak sepanjang prosedur dia. Ya, betul. Dalam konteks rasional perkhidmatan ini, apakah mungkin penyebab ataupun justifikasi kepada perkhidmatan ini dikhususkan kepada kanak-kanak dan bukan kepada mangsa jenayah seksual bagi kategori mereka yang telah dewasa? Okey. Rasionalnya kanak-kanak ni merupakan kita kata golongan yang rentan ataupun vulnerable lah. Jadi bila mereka ni terutamanya jika pelakon-pelakon kesalahan seksual ni berlaku kepada diri mereka, kanak-kanak ni bila mereka belum matang. Jadi mereka tak tahu apa nak dibuat selepas tu. Apa yang perlu dibuat. Bila dah berlaku satu perkara, mereka lebih mendiamkan diri, mungkin sebab takut, terutamanya kalau jika pelakuan seksual itu dilakukan oleh kaum keluarga mereka sendiri, di kalangan ahli keluarga sendiri. Jadi kanak-kanak ni perlu kepada rasional lah untuk kita damping dia untuk bagi tahu apa yang perlu dia buatlah dengan keadaan emosi dia. Selain itu, mangsa jenayah seksual kanak-kanak ni seperti yang saya maklumkan tadi, dia perlu hadir ke mahkamah juga jika sekiranya kes tu dituduh di mahkamah, dan kanak-kanak ni perlu jadi saksi. Jadi bila dia nak datang mahkamah ni, dia tak tahu nak buat apa, dia nak cakap macam mana. Jadi kita pendamping ni akan bersama-sama daripada awal sebelum prosiding, kita akan perkenalkan dia lah dengan kawasan mahkamah supaya dia selesa. Dalam masa yang sama kita membantu pihak pendakwaan untuk memudah carakan prosedur mahkamah supaya kanak-kanak ni dia lebih tenang dan lebih selesa. Bila dia beri keterangan tu dia tak rasa gentar atau takutlah. Jadi kita bersama-sama dengan kanak-kanak ni. Dan pendamping guaman ni yang mendampingi kanak-kanak ni memang kita dah berpengetahuan luas dan mempunyai kepakaran lah dari segi pengendalian kes prosiding kes mahkamah dan juga untuk pengetahuan dalam juga prosedur berkenaan undang-undang kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak ni. Puan, bagaimana orang awam boleh mendapatkan khidmat pendamping guaman ini dan mungkin keperluan ataupun syarat-syaratnya, Puan? Okey. Untuk dapatkan khidmat pendamping guaman, ibu bapa atau kanak-kanak sendiri atau penjaga boleh hadir sendiri ke pejabat bantuan guaman di mana-mana cawangan kami yang ada di seluruh Malaysia dan hadir ke pejabat untuk mengisi borang untuk dapatkan khidmat dululah. Dia perlu isi borang dulu untuk dapatkan
perkhidmatan ni, ataupun ada pihak lain lagi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri sebagai pegawai JKM sendiri boleh hadir juga, boleh bawa daftar juga kes ni, dan juga untuk pelindung kanak-kanak yang dibawa pelindung kanak-kanak yang pegawai JKM lah yang dibawa akta kanak-kanak ni juga boleh juga dapatkan perkhidmatan bantuan pendamping guaman ni lah. Okey. Dokumen-dokumen yang diperlukan antaranya? Okey. Dokumen kita akan minta yang hadir itu penjaga atau keluarga untuk kanak-kanak ni perlulah hadir bersama dengan kad pengenalan mereka sendirilah sebab kita beri bantuan kepada warga negara Malaysia. Jadi kan sijil kelahiran kanak-kanak itu sendiri perlu dibawa, dan juga dokumen-dokumen berkaitan dengan pendapatan, perakuan pendapatan keluarga mereka yang pemohon itu sendiri, seperti penyerta gaji ataupun sekiranya tidak mempunyai pendapatan, seperti kalau tak bekerja, boleh dapatkan pengesahan perakuan pendapatan lah dengan jawatan kuasa kampung yang terdekat lah. Okey. Difahamkan boleh mendapatkan khidmatnya itu di 22 cawangan di seluruh Malaysia dan mendapat khidmat nasihat perundangan selanjutnya. Ibu pejabat Jabatan Bantuan Guaman boleh dihubungi seperti di Jabatan Bantuan Guaman, Jabatan Perdana Menteri Arah 1 Bangunan Hal-ehwal Undang-Undang Presin 3 di Putrajaya, ataupun telefon 038885 1827 untuk sivil dan 038885 1826 untuk syariah, dan juga nombor hotline 038885 1827 1826. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami. Khidmat pendamping guaman bagi mereka yang layak dan bagi mereka yang sedang melalui proses ketika ini dalam konteks jenayah seksual terhadap kanak-kanak, ini ruang yang terbaik untuk mendapatkan bantuan yang sepatutnya. Terima kasih Puan Zul Fazliah Mahmud, Pengarah Negeri Jabatan Bantuan Guaman Terengganu, kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk bercakap berkenaan Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 yang akan berlangsung pada penghujung Februari ini.